kerajaan-kerajaan terawal. Akkad. Kenapa disebut Akkad? Akkad ini berasal daripada ialah satu bangsa, dia ialah bangsa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah orang Iraq berbangsa Akkad dan mereka menggunakan tulisan Mismariyah ataupun cuneiform. Tulisan mereka adalah tulis cuneiform. Cuneiform tu tulisan paku, nail tu. Yang panjang-panjang tu dia boleh buat tulisan tu, dia is a cuneiform. Kalau kita tengok dalam batu-batu bersurat lama-lama tu dekat Iraq tu semua, dekat Ashurbanipal punya museum, dan dekat London pun ada, dekat Paris, dekat Jerman, dia akan ada batu bersurat dalam tulisan cuneiform. Itu adalah tulisan Mismariyah. Jadi siapakah yang orang mula ni? Adalah orang Akkad. Akkad ini suatu bangsa yang mempunyai kekuasaan. Ya, raja yang pertama dikenali sebagai Raja Sargon. Sekitar 2300 BC. Maknanya 2300 BC ada seorang raja nama dia Raja Sargon. Dan Ibrahim alaihissalam sekitar 1950. Ada mengatakan 2000 BC. Maknanya munculnya Raja Akkad Sargon ini sebelum wujudnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua ialah Babylon. Babylon ini adalah yang kita tunjuk dalam peta tadi, ialah kawasan yang telah dibuka oleh Nabi Idris alaihissalam. Dan kita perlu ingat Nabi Idris adalah orang pertama menggunakan pensel. Sebab tu nama dia Idris. Itu cerita lain pula lah. Saya terpaksa sebut sikit-sikit je kat sini. Jadi Babylon itu rajanya yang kita terkenal ialah Raja Hammurabi. Kan? Raja Hammurabi itu datang kemudian dah. Sebelum itu ada nama raja, first king of the Babylon ialah Tahmuras. Tahmuras ini raja yang alim, yang bertauhid, tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya baca dalam tafsir. Dan Hammurabi itu datang sekitar 1700 BC. 1700 BC, kenapa Raja Hammurabi ini masyhur ataupun terkenal? Kerana dia mempunyai batu bersurat. Sebab tu info tentang Hammurabi ini sampai kepada kita. Dia ada batu bersurat. Ataupun King Tahmuras ini tak sampai kepada kita. Jadi apakah cerita dalam batu bersurat Hammurabi itu? Dia ada Code of Hammurabi itu menceritakan tentang hukum hakam ataupun the principle of qanun. Law of Hammurabi itu. Maknanya antaranya bunuh, hukum bunuh, balas bunuh. Itu macam hukum Islam tu, hukum agama Islam tu. Bunuh hamba mesti dibebaskan sesudah 7 tahun. Sekiranya seorang doktor membedah pesakit dan pesakit itu mati, maka doktor itu kena dibalas. Balasan juga sebab pesakit dia meninggal. Begitulah antaranya dia punya Qanun of Hammurabi. Kemudian Susa. Susa itu kerajaan bandar telah dibuka oleh Nabi Idris alaihissalam yang terdapat di Persia sekarang, dan sekarang ini adalah dia dekat dengan metropolis. Metropolis yang ada dekat Iran itu. Yang mana Iran itu adalah rajanya the Cyrus I. Cyrus I itu mengikut data akademik, beliau adalah Alexander the Great yang disebut dalam surah surah Al-Kahfi itu. Ya, Iskandar Zulkarnain. Bukan Alexander the Great daripada Macedonia itu, bukan. Daripada Putra Felix itu, bukan. Dia adalah Zulkarnain yang dalam metropolis dekat bandar di Iran itu berhampiran dengan Susa adalah Cyrus I. Cyrus I adalah Iskandar Zulkarnain. Ya, bukannya Alexander anak murid kepada Aristotle itu yang sekitar 350 BC. Adapun Iskandar Zulkarnain ini sekitar 550 BC. 550 BC. 550 BC ini banyak individu dalam 500 tahun ini individu hebat yang lahir. Antaranya Buddha pun lahir pada tahun 500 BC. Kelahiran Buddha, lahirnya Buddha di Sungai Ganges, di tepi Sungai Ganges itu, maka wujudlah bahasa Sanskrit. Maknanya bahasa Sanskrit itu masih terlalu baru 500 BC. Kalau bandingkan dengan bahasa Akkadiyah daripada tulisan Mismariyah yang terdapat dalam Epik Gilgamesh sekitar 4000 BC. Nanti kita discuss kemudian. Kemudian kota Ashur. Ashur ini kan kita biasa dengar kerajaan Assyuria semua itu. Dan dia punya raja yang paling terkenal ialah Ashurbanipal. Sehingga kan ada museum di Iraq tu
Ashurbanipal Museum. Maknanya kerajaan Assyria ini besar. Dia telah menguasai Fertile Crescent itu. Fertile Crescent itu daripada Iraq, dia menuju daripada Iraq, dia naik, dia macam melengkuk tu ke Syria dan turun ke Palestin. That is called Fertile Crescent area. Kawasan subur, kawasan Jazirah Al-Arabiyah yang subur itu, dia bukan di tengah. Tengah tu kan Mekah, Madinah semua tu, kawasan kering kontang. Okey. Sam ini ada 5 orang anak. Ashur, Alam, Arfakhshad, Lawit dan Aram. Ashur, Alam, Arfakhshad, Lawit dan Aram. Ashur ini mereka ini menjadi seolah-olah menjadi nabi tau. Macam orang yang berpengaruh di kawasan-kawasan tertentu. Dan Ashur ini di utara Iraq itu. Dan lama-kelamaan bila mereka tidak ada guidance, lama-kelamaan mereka menganggap Ashur itu dewa. Dah mula sesat dah. Itu berlaku kesesatan tu. Berlaku kesesatan kepada scriptures ataupun manusia itu bila tidak ada guidance. Ya. Kita pergi kepada Ariha. Ariha ialah Jericho sekarang. Kota Ariha merupakan kota yang dibuka oleh Yusha' bin Nun ketika Nabi Musa AS minta dia masuk ke situ. Kenapa kota Ariha penting? Kerana di situlah terdapat segala-galanya tentang kenabian. Kan nabi-nabi ini dasarnya di Palestin. Kota Ariha ini telah ditakluki oleh Yusha' bin Nun, dan Yusha' bin Nun telah meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya pegunkan matahari selama sejam. Pegunkan matahari selama sejam kerana beliau nak bunuh semua Jabbarun yang ada di Palestin pada ketika itu. Sebab masa dia masuk hari Jumaat. Kan kalau ikut agama Samawi dulu, sebelum ditetapkan kepada hari Jumaat sekarang ini, dulu kan tak boleh bekerja pada hari Sabtu. Kan ada kisah dalam masa zaman Nabi Daud itu, yang bekerja pada hari Sabtu itu kan bertukar menjadi moyek. Itu ditakuti pada waktu itu, menyebabkan Yusha' bin Nun berdoa kepada Allah Ta'ala, pegungkan matahari selama 1 jam supaya aku boleh membunuh semua Jabbarun, jangan lagi masuk waktu maghrib. Kalau ikut agama Samawi, waktu maghrib itu adalah hari baru. Kita sekarang ni, kita kira hari baru sesudah pukul 12. 12:01 minit, 12 1 saat tu dah dikira hari baru. Sebenarnya kita ikut aturan yang salah. Aturan yang benar ialah setiap hari baru bermula selepas waktu maghrib. Itu ajaran agama Samawi. Ya. Okey. Kita masuk kepada Ugarit. Ugarit ini terletak di Syria sekarang ini. Kenapa saya melihat dia penting? Kerana dia adalah satu kaum yang dia mempunyai, di situlah asalnya orang-orang Phoenician. Orang Phoenician ini asalnya pada Ugarit. Mengikut pandangan yang setengah pandangan mengatakan dia telah berperang, kaum ini telah berperang dengan orang Aram. Aram itu sekarang ialah Damsyik. Kota Damsyik sekarang itu dikenali sebagai kota Aram. Kita biasa dengar kan bahasa Aramaik. Siapa yang memomokkan bahasa itu ataupun menggembang-gemburkan bahasa itu? Pihak Western. Hakikatnya Aram itu anak pada Sam tadi yang bongsu tu. Ada yang mengatakan dalam bila kita baca tulisan Western, dia kata bahasa Aram adalah bahasa syurga. Berani tau. Pihak Western ni dia tulis Aram adalah bahasa syurga. Sedangkan Aram ini, Aramai itu berasal daripada Aram. Dan Aram ialah cucu kepada Sam yang nombor 5. Mustahil dia bahasa syurga. Hakikatnya bahasa itu adalah dia mesti ada ibu. Sebelum dia mari Aram ke Asyur ke Susa ke Babylon, dia mesti ada ibu. Kita cerita lepas ni bahasa ni. Apa yang menarik, dia berperang. Ugarit dengan Aram berperang dan orang-orang Ugarit kalah. Apabila kalah, sebahagian daripada penduduk Ugarit naik ke Palestin. Sebab tu kita jumpa Phoenician itu bersama dengan orang Palestin, bersama dengan orang Kan'an. Kan'an itu penduduk asal Palestin adalah Kan'an.
Dia berkawan tu. Dia berkawan dengan Phoenician itu. Dan orang Phoenician dan Kanaanite ini adalah orang yang bijak, pandai. Tapi kita tidak berjumpa dalam data-data yang ditulis oleh Western. Kenapa? Kalau tulis macam tu, info macam tu, naiklah nama Palestin. Hakikatnya, orang yang mula-mula memperkenalkan warna dalam dunia ialah orang Phoenician. Warna yang diperkenalkan, warna ungu tu diperkenalkan oleh orang Phoenician. Macam mana warna ungu itu terhasil? Sesungguhnya di sekitar Teluk Aegean itu penuh dengan kepah, kulit kepah, kulit siput, dipanggil siput muret. Siput muret itu dikutik, dia pelihara anjing untuk kutik siput muret itu di sekitar perairan Teluk Aegean itu. So, 8,000 kilo kulit muret akan terhasil 1 kilo warna ungu. Warna ungu itu, kenapa dia masyhur? 1 kilo warna ungu yang terhasil daripada kulit muret itu merupakan lebih mahal daripada emas. Sebab itu orang-orang Phoenician ni kaya. Phoenician dan Kanaan ini hakikatnya mereka ni orang kaya. Sebab itu orang-orang Phoenician ini boleh berlayar di laut-laut besar. Nak berlayar di laut besar, dia memerlukan keuangan yang bagus. Hasil daripada penjualan warna itu. Warna ungu itu dibeli oleh raja-raja. Raja Greek, raja-raja ada di sekitar itu. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam telah meminta orang-orang Phoenician ini untuk menjadi kapten kepada kapal dia. Dan Nabi Sulaiman telah meminta orang Phoenician ini untuk membina kapal ketika dia mahu berperang dengan Yahudi. Kemudian Memphis itu ialah di Egypt. Kita perlu ingat bahawasanya kerajaan Egypt tua itu terbahagi kepada 2 bahagian. Dia panggil the Old Kingdom and the New Kingdom. The New Kingdom start 1520. 1520 BC. The New Kingdom start 1520. Maksudnya, kemungkinan Nabi Yusuf berada di dalam the New Kingdom. Dan Nabi Musa alaihissalam juga berada dalam the New Kingdom. Sebab the Old Kingdom considered sebelum 1520. Okey. Palmyra ataupun Tadmur. Palmyra itu yang dirosakkan oleh ISIS sekarang dekat Syria itu. Itu satu kerajaan yang kuat itu. Ya, di dalam bahasa Arab dipanggil Tadmur. Kerajaan Palmyra ini yang paling masyhur ialah yang ditakluki ataupun diketuai oleh seorang raja perempuan bernama Zenobia. Dalam bahasa Arab disebut Zabak. Tetapi setengah-setengah sarjana Arab menafikan bahawasanya itu Zabak yang ditawan oleh kerajaan Erulis. Iaitu Zabak ini merupakan seorang wanita, raja perempuan yang hebat, yang mahir bermain perang, naik kuda. Dan kawan-kawan dia semua orang lelaki. Ya, dan dia ini seorang yang lawa, dan ada pengaruh lah. Dia boleh bercakap dalam berbagai-bagai bahasa. Dan ini menjadi cemburu, menjadi iri hati kepada kerajaan Roman. Pada waktu itu Aurelius, Maharaja Aurelius telah menakluki Palmyra ini. Palmyra ini sekitar 250 AD. Dia ni Palmyra saja AD ni. Yang lain semua BC ni saya ambil. Saya ambil Palmyra ni sebab saya rasa ada special sikit untuk Palmyra. Jadi dia telah menawang Raja Zenobia ini dan dibawa ke Athens. Dan inilah kali pertama dalam sejarah seorang raja telah menawang seorang raja lain dan telah diarak di kota Athens itu sambil digari di tangannya.